Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. InsyaAllah malam ni kita sambung hadis yang seterusnya, Al-Hadis At-Tasi' Ashar, hadis yang ke-19 daripada hadis matan Al-Arba'in Lin-Nawawi. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak walau ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmizi, ihfazillaha tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddah, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ni sambungan hadis yang ke-19, An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Daripada Abul Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Ini merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu hari dia ni berada di belakang Nabi dalam kenderaan, di atas kenderaan. Faqal, maka Nabi berkata kepada aku, ya ghulam, wahai budak, inni u'allimuka kalimatin, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat, beberapa pesanan. Ihfazillaha yahfazka, engkau jagalah Allah, Allah jaga engkau. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, engkau jaga Allah, tajidhu tujahaka, engkau akan mendapati Allah bersama-sama dengan engkau. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta sesuatu perkara, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, kalau seluruh umat manusia dalam dunia ni, law ijtama'at, mereka berhimpun, mereka berkumpul, ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk mereka memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu manfaat, lam yanfa'uk, mereka takkan boleh memberi manfaat kepada engkau, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan kepada kamu, yang Allah telah tetapkan kepada kamu. Walau ijtama'u, dan kalau seluruh manusia dalam dunia ini ijtama'u, berhimpun, ala ayyadurruka bi syai'in, untuk memudaratkan engkau dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, mereka tidak akan boleh memudaratkan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan ke atas kamu. Rufi'atil aqlam, telah diangkat qalam, wajaffatis suhuf, dan telah kering apa yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ini riwayat yang pertama. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Dalam riwayat selain daripada Imam Tirmizi,
Nabi sebut ihfazillaha, jagalah Allah, tajidhu amamaka, engkau akan mendapati Allah berada di hadapan kau, maknanya Allah bersama dengan kau. Ta'arraf ila Allah fi rakhai, engkau kenal Allah ketika engkau senang. Ya'rifka fi syiddah, Allah akan kenal kau ketika kau susah. Wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka, apa-apa yang kau tersalah, lam yakun liyusibaka, tidak akan menimpa ke atas engkau. Wama asabaka, dan apa yang kena kepada engkau, lam yakun liyukhti'aka, bukanlah kerana kesilapan engkau. Maknanya segalanya merupakan kehendak ketentuan Allah Ta'ala. Nanti kita akan syarahkan. Wa'lam anna nasra ma'as sabr, ketahuilah kemenangan berserta dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan faraj ni dengan makna kelepasan, kemudahan, ma'al karbi, bersama dengan ujian. Wa anna ma'al usri yusrah, dan bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Itu makna secara umum. Kita akan dengar syarahnya nanti insya-Allah. Kita berkenalan dulu dengan perawi hadis ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wulida Abdullah qabla al-hijrati bi 3 sinin. Abdullah bin Abbas ini dilahirkan sebelum Nabi SAW berhijrah 3 tahun. Maksudnya sebelum Nabi berhijrah ke Madinah 3 tahun, lahirnya Abdullah bin Abbas. Walamma wada'athu ummuhu, tatkala mak dia melahirkan dia ni, atad bihi ila Nabi SAW, dia bawa baby ni jumpa Nabi SAW. Makna dia bawa Abdullah bin Abbas ni jumpa Nabi. Fa'adhana fi udhunihi al-yumna, lalu Nabi SAW azan di telinga kanan Abdullah bin Abbas. Wa aqama fil yusra, dan Nabi iqamahkan di telinga kiri. Ini sunnah Nabi SAW. Ya, kita sedia maklum, kalau baby tu lahir, kita azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Jangan pula engkau azan telinga kanan, lepas tu kau nyanyi pula lagu negaraku telinga kiri. Tu bid'ah dalalah, tak pernah orang buat. Ya, azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Habis lepas daripada Nabi azan, Nabi iqamah, Nabi kata dekat mak dia, izhabi bi abil khulafa, pulanglah, bawa balik bapa kepada segala khalifah. Ni Nabi kata ketika dia baby lagi. Ya, Nabi kata pulanglah, bawalah baby ni balik. Nabi kata bi abil khalifah, dengan bapa kepada segala khalifah. Nabi kata macam tu. Wa qala mala'u aqbuhu al-ard, maka dengan berkat doa Rasulullah SAW, daripada keturunan Abdullah bin Abbas ini lahirnya kerajaan Bani Abbasiyah yang terkenal satu ketika dahulu. Ia selepas kejatuhan kerajaan Bani Umayyah, naik kerajaan Bani Abbasiyah yang memerintah ratusan tahun. Ya. Wa kunya bismi abihi likaunihi akbar auladihi, diberikan kunyah ni gelaran dengan nama bapanya sebab dia ni anak yang sulung, maka orang panggil dia Abul Abbas. Waluqiba bi turjumanil Quran, dan juga diberikan gelaran dengan gelaran turjumanil Quran, likasrati ma'rifati bi ma'anihi, dengan sebab dia ni amat memahami makna-makna Al-Quran. Wa kana yusamma al-bahra li gharazati ilmihi, dan dia dinamakan sebagai lautan dengan sebab alimnya dia ni, banyaknya ilmunya. Wa sahha annahu sallallahu alaihi wasallam da'a lahu biqaulihi, dan tersebut di dalam hadis yang sahih Nabi doakan dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah berikan kefahaman pada budak ni tentang agama,
dan pandaikannya dalam bidang takwil, maknanya dalam bidang penafsiran Al-Quran. Ni doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Jadi kita ni kalau dapat anak, doa macam tu, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil, insya-Allah dengan izin Allah, ya, kalau dimakbulkan doa mak bapak tu ataupun mana-mana orang alim tu, insya-Allah jadi alimlah budak tu, ya. Kita pun tak tahu masa kita budak-budak dulu kita lahir, mak abah doakan apa kita pun tak tahu kan. Tapi tadi Allah Ta'ala jadilah apa yang jadi. Ni kadang-kadang orang kita time dapat anak panggil ustaz, panggil syekh, suruh doa. Sekali dah besar jadi penyanyi karaoke, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Jadi artis contoh, jadi pelakon contoh, jadi atlet senam aerobik. Perempuan pula tu, kalau lelaki boleh tahan kira. Jadi kita ni beringat elok, anak-anak tu merupakan amanah Allah Ta'ala pada kita. Wa an Abi Saleh qal, ada seorang yang bernama Abu Saleh menceritakan, laqad ra'aitu li Ibn Abbasin majlisan, aku menyaksikan zaman dia hidup ni, Abdullah bin Abbas ni ada satu majlis ilmu. Lau anna jami'a Quraisyin fakharat bihi lakana laha fakhran, kalaulah orang Quraisy berbangga dengan dengan majlis tersebut, maka sesungguhnya kebanggaan itu dapat kepada Abdullah bin Abbas. Jadi orang Quraisy ni tuan-tuan, dia ada geng-geng dia tahu. Contohlah, orang Quraisy pada musim haji zaman jahiliah dulu, dia ada panggil Suq Uqazin. Suq Uqaz ini pasar Uqaz, tempat berniaga. Diorang ni bukan berniaga saja, untuk action punya juga. Dia akan kumpul dekat pasar tu, siapa-siapa yang ada unta lawa-lawa kan, baju lawa, dia akan berlagak lah kulu-kili dengan unta dia. Unta Bentley contoh kan, bangga saja nak tunjuk unta lawa dia. Itu perangai orang jahiliah, ya, orang Arab jahiliah perangai dia macam tu. Dan di situ juga ada pertandingan syair. Siapa punya syair paling panjang, paling sedap didengar, paling hebat syairnya, ada pertandingan. Macam kita lah, kita pun ada juga pertandingan pantun kan. Jadi dia ada pertandingan syair. Jadi orang Arab ni berbangga dengan benda-benda macam tu, dengan syairnya, dengan pakaiannya, dengan kekayaannya, dengan perniagaannya. Maka Abu Saleh kata, kalau orang Quraisy ni nak berbangga dengan benda-benda macam tu, maka sepatutnya mereka berbangga dengan Abdullah bin Abbas. Kenapa? Ra'aitun nasa qad ijtama'u ala babihi hatta daqa bihimut tariq. Aku melihat zaman dia ni bagaimana orang ramai berasak-asak, bersesak-sesak dekat rumah dia ni, rumah Abdullah bin Abbas. Fama kana ahadun yaqdiru ala an yaji' wa la yadhhab. Punya ramai orang datang ke rumah dia ni, sampai nak masuk dalam rumah pun tak boleh, nak keluar pun tak boleh. Ramai sangat orang pergi. Buat apa tuan-tuan pergi rumah dia ni? Nak dapat borang BRIM satu Malaysia apa? Nak dapat subsidi petrol apa? Tak. Kenapa orang ramai sangat pergi rumah dia ni? Nak masuk pun tak boleh, nak keluar pun tak boleh. Qal fadakhaltu alaihi fa akhbartuhu bimakanihim ala babihi. Akhirnya Abu Saleh ni menyelinap sampailah boleh masuk ke rumah Abdullah bin Abbas. Jalan kat luar pun dah jam habis semua. Dia pun kata dekat Abdullah bin Abbas, tuan, jalan dah jam dah dekat luar tu. Kalau tuan tak izinkan dia masuk, memang jengkreng kat luar tu, tak boleh buat apa dah. Qal, maka berkatalah Abdullah bin Abbas, da'li wudu'an, bawakan aku bekas untuk berwuduk. Aku nak ambil wuduk ni. Orang ramai kat luar nak jumpa dia. Lalu dibawakan bekas wuduk, dia pun berwuduk. Fatawadda'a wa jalas, dia pun berwuduk dan duduk di tempat yang biasa dia terima tetamu ni. Dia ni kan orang alim. Wa qal, dan dia pun kata dekat aku, ukhruj ilaihim wa qul lahum, kau keluar dan tanya orang ramai dekat luar tu, man kana yuridu an yas'ala 'anil Qur'an wa hurufihi wa ma arada minhu falyadkhul. Lalu Abdullah bin Abbas kata, kau keluar, kau cakap dekat orang ramai, sesiapa yang nak tanya tentang berkaitan dengan Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran, qiraat, bacaan-bacaan Al-Quran, masuk. Rupa-rupanya orang ramai kat luar tu yang berasak-asak tu nak tanya hukum hakam berkaitan dengan agama.
Orang dulu macam tu tuan-tuan, berasak-rasak nak belajar agama. Kita hari ni tak ada orang. Contoh, ini pasal orang puasa ramai hari ni tuan-tuan, tu tak ada orang tu. Jadi zaman dulu berasak-rasak kan. Kita hari ni kalau berasak tak bola kot. Kalau apa, Stadium Melawati ni dia kena lawan pasukan yang kau punya lawan, kau tengok dia punya jam baik punya. Padahal nak tengok bola sebiji je. Bola sebiji tu tuan-tuan, kalau bagi seorang satu selesai masalah. Dan tak bergaduh-gaduh dekat padang macam orang gila tu. Ni tak sanggup 2 jam mengadap bola. Ole. Lepas tu seri kosong-kosong balik bodoh macam tu. Kan saja. Bukan aku marah ambil bola, taklah kan. Tapi kita banyak habis masa dekat padang bola. Habis masa. Rupa-rupanya yang ramai dekat luar tu berasak-asak nak tanyakan hukum hakam. Maka Abdullah bin Abbas kata, siapa yang nak tanya pasal Al-Quran, silakan masuk. Fakharajtu fa'adhantuhum. Maka Abu Saleh kata, aku pun keluar, kata, siapa nak tanya masalah Quran, masuk. Fadakhalu hatta mala'ul baita wal hujrah. Lalu semua orang masuk sampai penuh rumah Abdullah bin Abbas, dengan bilik-bilik pun penuh. Punya ramai orang nak tanya berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan Al-Quran. Fama sa'aluhu an syai'in illa akhbarahum bihi wa zadahum mithla ma sa'aluhu anhu aw akthar. Thumma qala ikhwanukum fakharaju. Lalu setiap orang yang tanya soalan tu dijawab satu demi satu persoalan sampai semua dah selesai jawapan mereka, dah bagi jawapan. Dia pun kata, okey, ikhwanukum, orang lain pula kat luar, lama dah nunggu tu, dah korang keluar, bagi orang lain pula masuk. Qal fakharaju. Diorang pun keluar. Bila diorang keluar, Abu Saleh ni menjadi juru cakap. Kata pula, man arada ayas'ala anil halali wal harami wal fiqh falyadkhul. Siapa yang nak tanya soalan tentang halal, haram, hukum hakam fiqah, silakan masuk. Fakharajtu faqultu lahum fadakhalu hatta mala'ul baita wal hujrah fama sa'aluhu an syai'in illa akhbarahum bihi wa zadahum mithlahu. Macam tadi juga, habis ramai orang masuk rumah Abdullah bin Abbas sampai penuh ruang tamu, bilik, semua nak tanya pasal perkara yang berkaitan dengan al-halal wal haram dan hukum berkaitan dengan fiqh. Tanya soalan, jawab, dah selesai. Dia kata, ikhwanukum, next, yang lain pula kat luar tu. Abu Saleh pun pergi. Dia pun cakap pula, man arada ayas'al 'anil faraid wa ma ashbahaha falyadkhul. Barang siapa yang nak tanya tentang hukum hakam faraid, harta pesaka, kan, suami mati, bini mati, suami mati, bini meninggalkan 3 orang bini, macam mana, contoh. Suami mati meninggalkan anak 20 orang, contoh. Mak mati, macam-macam soalan. Fakharajtu fa'adhantuhu. Aku pun cakap, siapa ada soalan tentang faraid, masuk. Maka orang ramai pun masuk. Ini pun semua soalan tentang ilmu faraid, harta pesaka, wasiat dan sebagainya. Sumakal, dah habis jawab belaka. Dia pun kata pula, keluar, habis, selesai. Yang akhir sekali, man arada ayas'ala 'anil arabiyyati wasy-syi'ri wal gharib min al-kalami falyadkhul. Siapa yang nak tanya soalan tentang bahasa Arab, walaupun orang tu orang Arab, tapi belum tentu orang Arab ni faham bahasa Arab. Abang kepada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, namanya Syekh Diyauddin As-Sabuni, yang meninggal baru dalam Ramadan baru ni, ke sebelum Ramadan meninggal baru ni, merupakan pakar bahasa Arab. Anak dia cerita, dekat anak Syekh Sabuni cerita, antara imam-imam dekat Mekah, Madinah tu, kalau diorang nak berkhutbah, diorang akan hantar teks tu kepada Syekh Ali As-Sabuni, Syekh Diyauddin, untuk dia cek grammar betul ke tidak. Yang hantar tu bukan aku, suruh cek yang mengantar tu pensyarah dah tu, imam besar, bukan imam surau. Syekh, imam-imam masjid dekat Mekah, Madinah ni, bila dia nak berkhutbah, dia nak pastikan betul ke tidak penggunaan bahasa Arab tu, betul ke tidak grammar tu, betul ke tidak balaghahnya, nahwunya, sarafnya. Syekh Diyauddin akan cek
Kalau dia kata betul, baru diorang berani berkhutbah menggunakan teks tu. Nak khabarnya alimnya dia dalam bidang bahasa Arab. Bahasa Arab ni tuan-tuan, bahasa yang Allah pilih menjadi bahasa mukjizat, bahasa yang tidak ada tolok bandingnya, tak boleh lawan. Kita kalau kata kita bahasa Melayu canggih, confirm tak canggih. Sebab Al-Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab. Sebab tu ulama-ulama ni pesan kat kita, cubalah kita ni berusaha belajar bahasa Arab. Bukan syarat bercakap tuan-tuan, bercakap Arab tak penting. Yang penting faham Quran, tu penting. Cakap Arab tak penting, kalau kita boleh cakap tu bonus. Tapi yang paling penting, kita baca Quran dalam keadaan kita faham apa yang tertulis dalam Al-Quran tu. Maka Abdullah bin Abbas pun kata, siapa yang nak tanya tentang bahasa Arab, syair, wal gharib minal kalam, perkataan-perkataan, mufradat yang susah nak difahami, maka masuk. Kalau kita tengok bahasa Arab ni tuan-tuan, contohlah kita ada tak bahasa Melayu yang kita tak faham? Mungkin ada kot kan? Apa dia? Bahasa Melayu yang kita tak faham. Contoh, orang lama-lama ni mesti banyak bahasa-bahasa canggih ni. Siapa dia je? Bahasa perkataan Melayu yang kita sebut tapi kita pun tak faham. Ada tak? Ada kan? Kita ingat. Apa? Menggelewak. Menggelewak aku pun tahu. Nyebuk. Haji Rosman, Nogori Sombelan. Banyak berbona bahasa tu tak dapat nak nolong. Kan? Tak, Ana pun tak tahulah kan. Tapi Ana pernah kan, bagi kitab hadis kepada seorang syekh daripada Syria. Dia pun tak faham apa benda maknanya. Dia buka kamus tuan-tuan. Dia buka kamus, cari lama dipikir. Aku pun tak faham maknanya apa. Tuan-tuan tengok, dahsyat tak dahsyat bahasa Quran ni kan? Sehingga para sahabat Nabi pun confused. Contohlah yang biasa kita belajar dulu dalam Quran sebut perempuan-perempuan yang kematian suami ataupun yang kena cerai kan, Allah kata yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Dan perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suami mereka, hendaklah mereka beriddah selama 3 quru'. Quru' ni ulama khilaf. Apa benda quru'? Bukan qorok. Quru'in. Ada ulama kata quru' ni dengan makna 3 kali suci daripada haid. Ada ulama kata maknanya 3 kali haid. Jadi sampai macam tu khilaf di kalangan ulama-ulama tafsir, ya, untuk memahami perkataan bahasa Arab, ya. Ada lagi beberapa perkataan yang banyak dalam Quran tu yang para sahabat pun confuse apa maknanya. Nak sebutnya tuan-tuan, bahasa Arab ini yang Allah Ta'ala takdirkan, Allah pilih bahasa ini merupakan bahasa mukjizat yang tak boleh ditandingi oleh mana-mana bahasa. Dia punya susunan huruf, susunan perkataan mukjiz. Lalu orang ramai pun masuk ke dalam rumah Abdullah bin Abbas, tanya, ya, berkenaan dengan bahasa lugah ni. Habis semua tanya, wa qala Abu Saleh fama ra'aitu misla hadza li ahadin minan nas. Yang menceritakan kisah ni kata, aku tak pernah jumpa lagi orang sehebat Abdullah bin Abbas. Semua ilmu ada dalam kepala dia. Ini berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihhu fid din. Faqih ni tuan-tuan, pandai sungguh, bukan pandai sikit-sikit, pandai betul-betul tentang agama, dan ajarkannya tentang Al-Quran. Wa ruwiya lahu 1600 hadithin wa 60 hadisan. Diriwayatkan hadis daripada beliau sebanyak 1660 hadis radhiyallahu taala anhu. Wa tufiya bi Taif sanata 68 wa huwa ibnu 71 sanatan. Meninggal dunia Abdullah bin Abbas di bandar Taif pada tahun 68 Hijri, ketika mana beliau berumur 71 tahun.
wa salla alaihi Muhammad bin al-Hanafiyah wa qala mata wallahi al-yawm khairun hadhil ummah, sesungguhnya telah mati pada hari ini sebaik-baik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma wudi'a liyusalla alaihi, tatkala diletakkan jenazah dia nak disembahyangkan, bila diletakkan jenazah dia dalam masjid dekat Taif tu nak sembahyang jenazah, tiba-tiba ja'a ta'irun abyadu hatta dakhala fi akfanihi faltumisa falam yujad falamma uhila alaihi turab sumi'a ma yaqul. Okey, masa dia orang nak sembahyang jenazah, letak jenazah dekat atas lantai ni, tiba-tiba datang seekor burung berwarna putih dan masuk dalam kain kafan dia dan hilang. Ya. Ini ya, wallahu alam maknanya apa, wallahu alam. Orang cari-cari tak jumpa burung tu. Kemudian apabila dikebumikan jenazah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika dikebumikan mereka mendengar orang membaca ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tak tahu siapa yang baca, tapi suara tu kedengaran ketika hari pengkebumian Sayyiduna Abdullah bin Abbas, hibru hadhil ummah, apa ni dipanggil dakwat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab amat alim orang ni, ya, radhiyallahu taala anhu. Walamma balagha Jabir bin Abdullah wafatahu daraba bi ihda yadayhi 'ala al-ardi wa qala mata a'lamun nas wa ahlamun nas. Berita kewafatan Abdullah bin Abbas sampai ke pengetahuan seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Lalu Jabir bin Abdullah berkata, demi Allah, hari ini telah mati orang yang paling alim wa ahlamun nas, dan orang yang paling lemah lembut, ya, yang paling bertolak ansur. Ini sahabat Nabi yang terkenal, Abdullah bin Abbas. Bapaknya Al-Abbas radhiyallahu taala anhu wulida qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sanataini. Pakcik Nabi ni bernama Abbas ni, dia muda daripada Nabi 2 tahun. Dia dilahirkan 2 tahun selepas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sorry, wulida qabla Rasulillah, dia lebih tua dari Nabi 2 tahun, ya. Maknanya lepas dia lahir 2 tahun, lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aslama qabla al-hijrah, dan dia masuk Islam sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Kana yaktumu islamuhu wa huwa muqimun bi Makkah, dan ketika di Mekah beliau menyorokkan keislamannya. Duk main tepi-tepi ni, malu-malu lah kau ni. Tengah ni ada jin nafrit apa. Wa kana yaktumu islamuhu wa huwa muqimun bi Makkah. Jadi Abbas ni, kalau kita baca sejarah dia tuan-tuan, ketika Nabi SAW berjuang di Mekah, dia ni kira kategori orang yang mendiamkan, dia tak zahirkan dini Islam. Sampailah Nabi SAW berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Dan dia ni Islam masa bila? Ketika dia ditawan di dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, Abbas ni pergi juga perang. Dia pergi perang tuan-tuan dengan sebab dipaksa. Dia pun pergi perang. Sebelum peperangan, Nabi kata dekat para sahabat, nanti time perang, kalau korang jumpa pakcik aku, jangan bunuh dia, dia baik. Dia dipaksa datang berperang. Maka tadi Allah Ta'ala berlakulah perang Badar, ya. Lawan, akhirnya ditawan Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Abbas ditawan, dibawa ke Nabi SAW, Nabi kata, pakcik sekarang dah jadi tawanan perang. Kalau pakcik nak dibebaskan boleh, tapi pakcik kena bayar pampasan, ya, pampasan. Sebab pakcik ditawan, pakcik kena bayar harga diri pakcik ni berapa, baru kita orang bebaskan. Jadi apa kata Abbas? Alah Muhammad, kau dengan aku pun nak berkira, aku kan pakcik kau, kan, murah-murah dah lah. Tak boleh, Nabi kata. Ramai-ramai tawanan, pakcik kena bayar paling mahal sekali. Pakcik kena bayar harga berdiri pakcik dan 2 orang lagi. 2 orang ni anak beranak dia juga yang pergi perang, yang kena tawan. Jadi Abbas ni dia kena bayar lebih kurang hampir-hampir 3,000 dirham. Dia kena bayar paling mahal masa tu, 3,000 dirham.
Dia kata, mana boleh, aku mana ada duit, aku mana ada, aku susah. Apa kata Nabi SAW? Betul ke pakcik orang susah? Pakcik ingat tak masa pakcik nak datang perang itu, pakcik kata apa dekat isteri pakcik? Makcik Nabi lah. Pakcik kata apa dekat makcik? Ingat tak pakcik kata apa? Alamak, kan? Pakcik kata yang nanti kalau abang mati, duit abang banyak ni abang simpan dekat sini, kau ambil ya, kau besarkanlah anak kita. Betul ke tidak? Kantoi, kan? Abah kata, kau tahu mana wahai Muhammad? Allah bagi tahu dekat aku. Kan? Itu antara sebab Abbas ni masuk Islam, dengan sebab benda tu tak ada orang tahu pun kecuali dia dengan isteri dia. Takkanlah isteri dia, makcik Nabi tu, WhatsApp ke Nabi. Lama tu handphone pun tak ada, tuan-tuan. Bid'ah belaka internet masa tu. Jadi siapa yang beritahu ke Nabi kalau bukan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi dia pun masuk Islam dan dia katama islamahu, dia menyurutkan keislamannya. Bila dia dah masuk Islam, dia tak duduk dekat Madinah, dia duduk dekat Mekah. Wa yaktubu akhbar al-musyrikin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tugaskan dia menjadi special brand Nabi. Kalau ada apa-apa maklumat terkini, perkembangan terkini, orang Mekah nak serang Madinah, kau hantar report dekat aku. Tapi orang tak tahu yang dia dah Islam. Maknanya Abbas ni dia hidup macam biasa, berniaga, bersembang, lepak dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Labi and the gang tu. Lepak, tengok Smackdown sekali, contoh. Orang tak tahu dia Islam. Ini antara orang panggil apa, kadang-kadang perang saraf perlu ada, ya. Mana kita kena berlakon konon-konon kita ni geng dia, padahal kita tak geng dia pun. Ni Nabi buat. Wasta'zanahu fil hijrati, dan pakcik Nabi ni pernah minta izin ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku pindah ke Madinah. Maka Nabi kata apa? Fakataba ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi hantar surat kepada Abbas. Nabi kata, ya am, aqim makanaka alladhi anta fihi, yani Makkah, fa inna Allah azza wa jalla yakhtumu bika al-hijrah kama khatama bin nubuwah. Nabi kata, pakcik duduklah dekat Mekah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan aku ni Nabi yang paling akhir, dan Allah mentakdirkan engkaulah orang yang paling akhir berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan dia ni akhir sekali berhijrah ke Madinah pada tahun 8 Hijriah, lepas Fathu Makkah, ataupun ketika Fathu Makkah. Dia lah orang yang paling akhir berhijrah daripada Mekah ke Madinah dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa senangnya, Abbas ni jadi SB, tuan-tuan. SB ni bagus dengan syarat memberi kemenangan kepada Islam. Ada faedah untuk Islam, bagus jadi SB. Tapi kalau jadi SB nak merosakkan Islam, kau sediakan tempat kau dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Ana baca satu buku Al-Ikhwanul Muslimun. Ikhwan Muslimun, tuan-tuan, dulu diorang punya canggih sampai ada salah seorang anggota Ikhwan Muslimin ni menjadi orang kepercayaan tentera British. Zaman-zaman British masuk kat Mesir, jadi buat kerja Israel ni. Dalam tentera British tu ada seorang yang dia ni memang Ikhwan Muslimin, tapi tak ada orang tahu. Orang tertentu je tahu yang dia ni Ikhwan Muslimin. Sampai dia boleh rapat dengan ketua-ketua tentera British yang duduk dekat Mesir masa tu. Punya jaga kerahsiaan. Tapi orang macam ni bukan senang, tuan-tuan. Nak jaga kerahsiaan susah je, kan? Muka tak rupa, yelah, dah jadi askar British, mana boleh simpan-simpan jangkuk ni. Misal kontut boleh lah, kan? Kena, maknanya tidaklah hidup cara dia, taklah minum arak, tapi cara bergaul, cara bercakap, sampai orang tak tahu yang dia ni rupanya Ikhwan Muslimun. Jadi kerja dia cari maklumat, hantar kepada Ikhwan, cari maklumat, hantar kepada Ikhwan. Yang nak kata terbaru pun tak terbaru jugalah. Beberapa tahun dulu kan, masa Amerika buat operasi nak cari Osama bin Laden. Kalau tuan-tuan tengok National Geography kan, dia orang buat apa benda dokumentari itulah. 10 operasi, 10 ni semuanya gagal belaka. Yang paling teruk kalau tak salah anak, operasi yang ke-8. Operasi yang ke-8 ni
diorang dapat seorang doktor ni orang Jordan, pakar bedah, ditangkap oleh CIA, kemudian direkrut untuk cari Osama bin Laden. Jadi doktor ni dulu dia kata orang kuat Osama. Lepas tu bila dah kena tangkap, kena torture, kena brainwash, kena apa, sampai tahap CIA percaya dia ni memang boleh bantu kita cari Osama bin Laden. Jadi bila kita tengok cerita tu tuan-tuan, cerita betul lah kan. Doktor ni memang canggih lah. Makna dia ni di torture, di brainwash, sampai CIA percaya dia boleh diharapkan. Lalu dia ni dihantar ke Afghanistan, nak tunjukkan dekat Amerika di mana lokasi Osama bin Laden. Hantar ke Afghanistan untuk bermesyuarat dengan 7-8 orang pimpinan general CIA yang terkenal, yang besar dekat Afghanistan ni. Takdir Allah Ta'ala, biasa kalau orang nak masuk dalam tu semua kena cek belakang badan, cek kan, ni kawasan sensitif ni kan, kalau silap masuk kan ada pengebom berani mati. Takdir Allah yang doktor Jordan ni, dia masuk tanpa perlu cek, pasal orang percaya sungguh ke dia. CIA percaya sungguh dia ni. Tuan-tuan, kau faham ke tidak cerita aku ni? Macam tak pernah faham aja aku tengok. Tak biasa jadi SB tak biasa. Maknanya doktor ni tuan-tuan, dia punya, bukan nak kata lakonan lah ya, karakter dia tu sampai CIA percaya 100% dia orang kita. Jangan kau was-was dengan dia. Tapi takdir Allah rancang, dia rancang kan. Masa dia pergi ke Afghanistan, dihantar ke Afghanistan, dia ni tuan-tuan dah siap dengan bom dah kat badan dia. Dia dah siap dengan bom kat badan dia dan masuk ke bilik mesyuarat tu. Semua orang masuk kena cek belakang badan. Dia tak, sebab orang percaya dia. Elok sedang molek, duduk dalam meeting tu kadang mati belaka. Ni kan, nak khabar canggihnya orang yang boleh tunjuk karakter lain. Ni untuk Islam lah dia buat kerja ni kan. Pasal Amerika ke ada geng Amerika sini. Jahat tuan-tuan, siasat Yahudi ni. Anak cerita sikit lah ya. Anak kan baru balik Jordan, baru ni pergi ngantor bantuan kemanusiaan kepada pelayaran Syria. Jadi antara kawan-kawan kita ni ada yang nak masuk ke Al-Aqsa. Anak kata tak payahlah masuk kan. Al-Aqsa tu ialah negara, walaupun negara umat Islam, tapi Yahudi yang pegang, tak payahlah. Tapi ada juga kawan-kawan yang nak masuk juga. Tak apalah, kita naikkan pergi. Kita pergi tu, lepas sepadan Jordan masuk ke sepadan Israel. Kalau kita tengok dia punya tempat check, scan orang tu kan, contohlah ya, scan tu dekat dinding ni kita dekat luar surau ni lah beratur. Daripada luar surau ni tuan-tuan nak sampai ke dinding ni dekat 2 jam. Punya gila Yahudi ni. Kenapa? Pasal lane beratur tu bukan dia buat macam ni tuan-tuan. Dia buat gini, zigzag. Satu beratur kan, kita kena beratur gini, menghadap ke dinding, pusing dinding, menghadap sana pula, menghadap dia ni. Lepas tu macam tu lah tuan. Mau tak sampai 2 jam kat situ. Orang tu dia macam wukuf di Arafah, kau tahu, pujilah ramai. Bengong kata Yahudi ni kan. Cek semua, lepas bagi pasport, cek lepas. Sekali takdir Allah Ta'ala, ada seorang kawan kita dalam pasport dia ada cop Gaza. Gaza. Panggil soal siasat. Member kita kena soal siasat dekat berapa jam dia seorang 3 jam, dia bengkak muka kan, kena soal macam-macam. Bila dia cek nama tu, dia tanya soalan kat kawan ni, kau ingat tak kau pernah naik kapal? Member ni fikir kapal mana pula aku ni, bukan kapal terbang, kapal laut mana, Pulau Langkawi ke Pangku. Member tu tak ingat. Rupa-rupanya hamba Allah ni dia pernah pergi ikut satu konvoi hantar bantuan kemanusiaan. Lepas pada Marzi Marmara tu, tuan tengok Marzi Marmara kan, yang kapal kena serangan helikopter Israel tu. Lepas pada kejadian tu ada satu lagi konvoi kemanusiaan daripada Greece ke mana kan. Jadi hamba Allah, kawan kita ni join sekali dalam kapal tu. Semua yang join dalam kapal tu, nama diorang dah ada dalam simpanan Israel. Bila buka pasport member ni, dia tengok, cek, nama kau ada. Kan canggih tu. Kata apa tuan-tuan, dia belaka software dia buat belaka tuan-tuan.
Kenalah soal siasat. Kita dah pun tunggu. Bila seorang dah kena, semua pasport kena ambil belaka. Bila cek-cek, 4 orang pernah masuk Gaza. Habis kau 4-4 pula masuk kat dalam. Tanya, kau buat apa pergi Gaza? Buat kilang roti. Kenapa kau buat kilang roti? Dan kau letupkan negara dia. Kan? Canggih juga member aku berjawab tu. Boleh tahan juga something dia. Dan kenapa kau tak kirim dia duit pakai bank? Kenapa kau pergi sendiri? Aku pergi sendiri pasal nak tengok kilang roti tu dah siap ke belum. Kan? Macam-macam lah soalannya. Siapa orang yang kau hubungi kat sana? Kau tidur dekat hotel mana? Semua soalan tu dia tanya. Kan? Mula-mula kita ni berlakon belaka tak nak cakap orang putih pasal malas kena soal jawab tu kan. Buat-buat bodoh. Sekali dia keluar, dia kata apa? No English, no Israel. Alamak, macam poyo kan. Maknanya kalau kau tak pandai cakap orang putih, kau tak boleh masuk Israel. Kenalah soal jawab. Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri pun kena juga. Kena belaka. Kemudian aku antara yang telas sekali lah. Last sekali. Pasal aku ni kan orang baik. Sampai giliran Nana English, aku kata no English. Aku tak pandai cakap orang putih. Speaking tak pandai, sleeping pandai kan, skipping pandai juga. Bila tak pandai cakap orang putih, si Israel ni nak cakap Arab lah dengan aku. Dia cakap Arab menatang bewok, aku tak faham sepatah kan. Dia nak tanya kau nak pergi mana. Kalau bahasa Arab fusha, bahasa Arab standard, dia akan tanya aina anta zahibun, ila aina anta zahib, aina tazhab. Ataupun paling-paling tidak, kalau bahasa Amiah kau kata when raih. Dia tanya apa tau? Wedru. Kata bewok apa ni? Wedru, dia kata. Ana tak faham apa benda lah, dia kata. Bila dia ulang 2-3 kali, baru aku perasan ada bunyi roh. Arab kan kau, dia kata pergi roh. Macam tu. Baru faham, oh maknanya pergi mana. Ni Yahudi tuan-tuan. Wedru, dia kata. Aku katalah Al-Aqsa. Anta Muslim. Jadi dia tak tanya banyak anda pasal anda punya pasport suci dalam debu. Tak banyak cop gaza-gaza, tak ada. Dia pun tanya alamat rumah kat mana. Siap tanya Syah Alam tu, kurang ajar. Dia nak detect kedudukan aku. Sepatut aku bagi je nombor Haji Rosman, alamat rumah Haji Rosman. Cek belaka Syekh kan, kita punya alamat rumah, nombor telefon, senang je nak satelit rumah aku, nak attack lah, konon kan. Tapi tuan-tuan, Yahudi ni memang sombong lah. Memang sombong. Kalau orang Arab tu baik, bayang dia anggap Yahudi ni kan dia anggap dirinya bangsa yang Allah pilih, bangsa terpilih, anak Allah. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah. Berkatalah orang-orang Yahudi, Uzair itu anak Allah. Uzair ni kan Yahudi daripada Bani Israel. Dia pun perasan dia orang anak Allah juga. Orang Arab dianggapnya macam anjing ke, anjing babi je orang Arab ni. Arab tu yang ada Nabi tu tuan-tuan, dia anggap macam anjing, macam khinzir je. Kita yang Melayu yang tak ada Nabi ni, dia anggap apa kita ni? Cicak gengko ke? Cicak kobeng kita ni tuan-tuan, tak ada kelas kan. Jadi tengok kita sombong gitu, belagak kulu kili bawa apa dia punya M16, M14 tak apa-apa lagi. Lepas tu ada seorang kawan kita ni boring, tak kena soal jawab lama. Duduk kat luar, tak boleh nak beli makanan, tak boleh. Kena soal siasat 7 jam pula tu. Bengong kepala kita. Member ni pun tagak gambar lah dalam tu, pelepah tak gambar. Datang dia punya askar, dia suruh delete, siap bawa pisau keluar. Bayang dia boleh hunus pisau kat kita, suruh delete gambar tu. Nak kabarnya dia ni something Israel ni. Maknanya kalau dia bunuh kita, bagi dia tak salah bunuh kita ni, sebab nyawa kau tak ada harga. Kalau kita tengok dia check bag orang-orang tua kan, orang tua boleh Mekah. Ada ramai lagi orang Palestin duduk dalam Baitul Maqdis tu. Dia pergi Mekah, balik Mekah. Bawa barang banyak lah, bag orang tua kan, yang bag warna hitam zip banyak tu, bertingkat-tingkat tu Dia punggah habis bag orang tua ni. Dia lerai-lerai kain selai dia relai. Kok ada bom tangan ke C4 ke dalam tu kan. Dari longgoknya baju, dilepas macam tu kan. Kau masukkan balik baju kau dalam beg. Tu nak khabar Yahudi ni tuan-tuan, ya. Perangai jahat tak senonoh. Jadi jauh aku pergi sampai ke sana, pahal aku tak tahu. Ini nak khabar tadi bab special brand lah ya, jadi SB ni. Jadi
Abdullah bin Abbas ni, Al-Abbas pakcik Nabi ni, masa dekat Mekah ditugaskan menjadi perisik Nabi SAW. Wa kana radhiyallahu ta'ala asghara a'mamihi. Abbas ni pakcik Nabi yang paling bongsu, yang paling kecil. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'rifuna qadrahu. Ceritalah sikit tuan-tuan, masa saya pergi tu kan, kem pelarian Syria dekat Jordan nak banding dengan Turki, jauh langit bumi lah. Ya, kem pelarian Syria dekat Turki elok, cantik dia buat. Kalau dekat Jordan tu tuan-tuan, tengah-tengah padang pasir, terbentang luas, jauh mata memandang. Kalau musim panas, panas sangat. Kalau musim sejuk, sejuk sangat. Kalau kita tengok budak-budak baby tidur ni, lalat dekat muka ni dah, kita ingat baby tu mati dah. Dah penuh lalat. Kat lubang hidung, kat mulut ni. Kita tengah makan lalat seko, kejar lalat tu je. Lalat seko masuk kereta, siap kau, boleh aksiden kereta. Belah salah kau, kita berlanggar kan, nak kabarnya. Dia orang lalat tu dah tak tahu nak kata lah kan, banyak lalat. Kalau musim sejuk, sejuk yang amat sangat ya, dalam perkemahan tengah padang pasir tu. Anak tanya orang Syria yang duduk kat Jordan tu, anak tanya dia, macam mana kerajaan Jordan layan korang? Dia kata, kita orang duduk Jordan ni dalam keadaan tertekan, sentiasa dicari, diburu kan, tak ada visa, kena tangkap. Anak kata, mana negara Arab yang paling arhamu bikum, mana yang paling merahmati korang, yang paling kesian dekat kau? Lama dia fikir, mafi, dia kata tak ada satu pun negara Arab yang bersimpati dengan rakyat Syria, kecuali Mesir. Dia kata Mesir tu pun zaman Dr. Mursi. Bila Mursi digulingkan, naik sisi bengong tu, macam itulah keadaan rakyat Syria, diburu, ditangkap ya. Dia tangkap rakyat Syria, dia bawa dekat kedutaan akan cek nama dia orang. Bila dia cek, keluar list nama orang yang dikendaki, dihantar balik ke Syria, sama ada diseksa, ditangkap, dibunuh dan sebagainya. Itu zaman lepas Mursi jatuh. Tapi di Turki tak macam tu. Dia orang kata, kerajaan Turki bagi kami peluang bekerja, dapat visa, ditunjuk, dapat macam kita panggil IC lah, macam tu. Kami boleh bekerja, tak ada masalah ya. Mana-mana majikan yang ambil kami bekerja, diberikan pelepasan cukai ke benda ke, macam tu sekali. Kerajaan Turki layan diorang. Padahal Turki tu bukan bangsa Arab. Turki bahasa dia lah, bahasa Turki kan. Orang Turki cakap Arab pun gogek-gogek, payah nak faham kan. Tapi diorang yang bersungguh ya, menyelamatkan umat Islam Syria jadi pelarian. Okeylah. Sikit lagi. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Al-Abbas ini, para sahabat amat memuliakannya. Dan biasa sahabat akan, kalau berbincang, bermusyarat, akan panggil Al-Abbas untuk minta pendapat, pandangan dia. Wastasqa Umar bihi ghaira marratin wa lam yamurra qattu bi Umar wa Uthman rakibaini illa nazala hatta yajuza ijlalan lahu. Dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah istisqa, minta minta hujan, dengan berdoa supaya Allah Ta'ala turunkan hujan dengan keberkatan Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Umar kata apa? Kuna nasqi bin nabiyina, kami dulu minta hujan dengan Rasulullah. Ya Allah, dia panggil tawasul. Tawasul ni boleh, tapi kena cara lah ya. Contoh kita kata, ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Engkau ya Allah, ya Allah, dengan kasih sayang kau kepada Rasulullah, Engkau turunkanlah hujan pada kami. Gitulah tawasulnya ya. Umar pun doa macam tu juga. Contoh, ya Allah, dengan kemuliaan Abbas di sisi Engkau, dia ni pakcik Rasulullah, ya Allah, turunkan hujan pada kami. Yang macam tu tak ada masalah, boleh. Yang tak boleh, kau cakap kau kata, ya Rasulullah, turunkan hujan, tak boleh lah macam tu. Nabi mana boleh turunkan hujan? Allah yang turunkan hujan ya. Contoh, kita pergi mana-mana lah, jumpa orang alim, tuan guru, orang alim kan, dia masih hidup ataupun dah tua, dah uzur. Dia kata, ya Allah, dengan keberkatan orang alim ni, yang kami kenal dia orang yang alim, yang tawaduk, yang kuat berzikir,
Ya Allah, dengan kemulaannya bantulah kami ya Allah. Kan kita panggil bertawasul lah, macam guna orang tengah macam tu. Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh kita kata, wahai tok guru, murahkanlah kepadaku rezeki yang halal. Itu syirik lah macam tu. Kau minta kat dia buat apa, dia mana boleh buat benda-benda kan. Kau minta pada Allah, tapi tawasul benda tu boleh, tak ada masalah. Biar kena cara. Walam yamurra qattu bi Umar wa Uthman rakibaini. Dan pernah dikata Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman tengah naik kuda. Tengah-tengah naik kuda, nampak Abbas jalan kaki. Diorang berdua turun daripada kuda sebagai menghormati Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sehinggalah Abbas ni melintas jalan jauh, barulah dia naik balik kuda dan berjalan. Ini tuan-tuan, sahabat Nabi menghormati pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dipanggil keberkatan ilmu, ya. Dan benda inilah juga yang orang dulu buat bila mengaji, hormat kepada tok guru kan. Kalau dulu kita belajar kan, kita mana boleh duduk dekat kursi tok guru mengajar, tak boleh. Sebagai menghormati dia, tak jalan depan dia. Kalau tok guru nak mengajar, kita tunggu dah depan pintu rumah dia tu. Seorang pegang beg dia, seorang bawa sejadah dia. Tok guru tu keluar pada rumah, anak murid bawa beg dia, seorang bawa sejadah dia, bawa sampai ke masjid. Macam tu. Jadi ada keberkatan. Jaga benda-benda macam tu. Zaman sekarang tak ada dah, kan? Zaman sekarang kadang-kadang siap ambil parking tok guru lagi. Tu dia dah parking penceramah, selamba dia parking gedegang. Lala kita parking 1 kilometer, manalah jauh gila parking. Kata macam mana, kau agak-agak lah. Kalau kau penceramah tu lain nak cerita kan. Penceramah ni kau tahulah, dia bekerja sana bekerja sini, nak cek parking satu hal, selama rock ada parking. Ni haru biru tuan-tuan. Jadi orang dulu jaga bab adab-adab ni, menyebabkan ilmu mereka berkat. Wa qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sebut dalam hadis ini, Nabi sebut mazani innama ammu rajuli sanu abihi. Nabi kata, sesiapa yang menyakiti pakcik aku, dia menyakiti aku. Sesungguhnya pakcik seseorang itu macam bapaknya sendiri. Contohlah, ya, kalau saya ada pakcik, kedudukan pakcik saya tu macam bapa saya sendiri. Yang mana kita kena hormat pakcik kita, pakcik orang lain kita kena hormat. Sebab menghormati pakcik tu macam menghormati bapa sendiri. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu tawilan jamilan abyad. Al-Abbas ini, pakcik Nabi ni, orangnya tinggi, putih, cantik. Meriwayatkan hadis daripada Nabi sebanyak 35 hadis, dan meninggal dunia di Madinah pada tahun 22 ataupun Arba'in wa Thalathin, pada tahun 34 Hijri, ketika berumur 88 tahun, meninggal dunia ditanam di perkuburan Baqi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang, syarah tentang kandungan hadis yang panjang tadi. Ini baru kita berkenalan dengan dua orang perawi, Abdullah bin Abbas dan bapa dia Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.